Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang mana kesyukuran yang kami ucapkan, nikmat yang kami rasakan adalah sebenarnya menyatakan Engkaulah yang pemberi rasa, dan sesungguhnya setiap puji-pujian yang layak untuk Engkau ya Allah adalah sebenarnya Engkaulah yang layak memuji dirimu sendiri. Walaupun Engkau menciptakan segala sekalian alam ini untuk memujimu, tetapi tidaklah sama seperti mana Engkau memuji dirimu sendiri ya Allah. Di mana kami tanpa Dikau ya Allah kami lemah. Tanpa Dikau ya Allah kami tidak memiliki apa-apa. Jadi apabila Engkau mengurniakan kepada kami, itu menunjukkan, menyatakan Engkaulah ya Allah yang Maha Esa. Ya Allah, jadikanlah kami sentiasa lebur, sentiasa merasakan tidak ada keakuan diri, dan jadikanlah setiap detik-detik ataupun setiap napas kami turun dan naik, setiap darah kami yang mengalir, setiap sekelip-kelip mata kami, setiap detik pendengaran yang kami dengar, setiap apa pun yang bergerak, setiap apa yang diam, semuanya adalah kami rasakan adalah keesaan-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakan kepada kami ya Allah, sentiasa kami lebur, sentiasa hilang keakuan diri kami, dan tunjuki kepada kami ya Allah, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, maka sempurnakanlah hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami, iaitu hilangnya keakuan diri kami, dan hanya yang ada adalah dirimu, keesaanmu semata-mata ya Allah. Ya Allah, apa saja yang Engkau telah kurniakan kepada kami adalah bersumber dari sisimu, untuk menjelaskan lagi bahawasanya Engkaulah yang Maha Esa dan Engkaulah segala-galanya. Dan juga ya Allah, tetapkan pada setiap kami yang hadir ini sentiasa merasakan keasyikan denganmu, dan sentiasa duduk dalam majlis ini ya Allah, sentiasa sepanjang duduk dalam majlis ini hanya merasakan keesaan-Mu dan merasakan kemanisan, iaitu lebur, seperti mana firman-Mu ya Allah kepada kekasih-Mu, wa amma bin ni'mati rabbika fahadis. Nikmatnya lebur hingga hilang keakuan diri Muhammad, maka yang ada adalah nikmat antara dirimu, yang tidak ada lagi antara aku dan antara Engkau ya Allah, tidak ada lagi perantara, melainkan Engkaulah sebenar-benarnya ya Allah, yang asyik dengan dirimu sendiri sejak azali abadi, awal wal akhir, zahir dan batin. Engkaulah segala-gala ya Allah.
Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang lebih besar apabila Allah membukakan kepada kita pintu-pintu, iaitu mukasyafah. Dia buka, dia singkapkan. Fakasyafna, mana Allah bukakan kepada kita semua ni. Kalau sekiranya Allah tidak bukakan, maka kita tidak akan faham, tidak akan tahu apa erti sebenar hidup ini. Alhamdulillah, jelas dan nyata Allah membukakan, tandanya cinta kasih Allah kepada kita. Allah membukakan fakasyafna, jelas kepada kita rasakan yang ada wujud, yang kita ni sentiasa menunjukkan kepada hak-hak Allah, bukan hak-hak kita. Inilah yang manis, yang tiada pahit. Kita tak merasakan kita memiliki hak hidup, tidak memiliki hak pendengaran, tidak memiliki apa saja pun. Semuanya kita lepaskan, semuanya kita rasakan itu semua hak-hak Allah. Maka yang benar-benar hak Allah itu adalah kepunyaan Allah yang di langit dan di bumi. Sekalian alam ini termasuk diri kita sendiri. Napas kita naik dan turun, semuanya hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kesyukuran ini menunjukkan bahawa dialah yang layak memuji dirinya sendiri. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak tahu memuji dirimu ya Allah, dan sesungguhnya apa saja puji-pujian itu yang layak adalah dirimu, dan sekalian alam ini memujimu ya Allah, tidaklah sama seperti engkau yang layak memuji dirimu sendiri. Jadikanlah kalam pujian yang diucapkan menunjukkan, kalam menunjukkan engkaulah memuji dirimu sendiri. Alhamdulillah. Di pagi yang mulia ini kita ditemukan kembali duduk dalam majlis agung mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, balasan orang yang melakukan ihsan akan dibalas dengan kebaikan ihsan juga. Ihsan ini lebih halus lagi daripada kebaikan sebenarnya. Nak dijelaskan ihsan tu, kebaikan sebenarnya dia lebih halus lagi, lebih indah lagi, lebih manis lagi. Ihsan ni salah satunya yang dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bistami apa. Dia cakap ihsan ni seseorang memberikan kepada kita sebiji telur ataupun gelas kaca lah. Lalu disuruh kita menjaga telur atau gelas kaca tu. Lalu orang yang memberi kita untuk disuruh jaga telur ataupun gelas kaca tu, dia tu tak memberi kita kepada kita itu, kepada tangan kita, tetapi dia letakkan gelas kaca tu, dia letakkan di hujung ni, di hujung tanduk atau di hujung kaca tu, di sini. Ya, dia suruh kita jaga. Ya, lepas tu ramai orang di situ. Jadi kita ni tak faham ihsan, kita akan biarkan telur tu ataupun kaca tu pasti jatuh sebentar lagi. Tapi dia suruh kita jaga amanah. Jadi itu kita kena faham. Ihsan tu, bila seseorang tu ada ihsan, bila disuruh seseorang tu jaga, kita dah tahu dah. Dia letak kat mana pun membahaya pun akan jatuh kat kita, tak boleh jaga, dia letak situ. Kita akan kata dia salah, dia lah letak situ. Tapi kita yang ada sifat ihsan, ya, sifat ihsan tu halus, sifat kebaikan yang dalam, yang halus tadi, kita akan, dia dah balik, dia letak situ, kita angkat, kita akan letak tempat yang tempat yang elok. Kita letakkan tempat yang elok, supaya dia terpelihara apa yang diamanahkan kepada kita untuk menjaga telur yang diletakkan di hujung tanduk ataupun di hujung meja. Pasti akan jatuhnya telur ataupun kaca, pasti ada, tak selamat. Jadi kita ada sifat ihsan. Kita ngangkatnya tadi, walau diletak bahaya, kita letakkan di tengah, kita rawat dia elok-elok, sampai berapa lama pun kita pastikan dia terselamat. Itu yang maknanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran,
Al jazaul ihsanu ilal ihsan. Surah Ar-Rahman ke apa Ustaz? Ya, al jazaul ihsanu ilal ihsan. Kebaikan ini yang ihsan yang kita menjaganya, iaitu tanpa kita mengatakan dia letakkan tu bahaya, memang kita tak boleh jaga. Allah memberikan kepada kita amanah hidup, kita memang tak boleh jaga. Memang dia letak ibarat ujung. Tak boleh jaga. Telur tau ujung tanduk, mana boleh jatuh punya. Jadi gitulah Allah serahkan kita. Jangan ingat kita ni boleh ambil tu tanpa kita serahkan balik. Ya Allah, Engkau yang tahu menjaga. Maknanya kena selalu begitu hidup kita. Al-ihsanu al-jazahul ihsanu ilal ihsan. Tu kebaikan yang kita lakukan ni yang tadi akan dibalasi oleh Allah sendiri. Maknanya kita akan mendapatkan Allah kembali. Bukanlah kita yang membuat ihsan tu, tetapi dialah yang memberikan kepada kita balasan itu. Dia juga yang nak mengimbalkan, maknanya dari dia, kepunyaan dia, dia yang tahu menguruskan tadi. Tanpa sesuatu yang disuruh, ya Allah aku boleh buat, ya Allah aku boleh buat. Tak. Maknanya kembalikan balik. Ya Allah, manalah mampu hamba-Mu nak memegang amanah hidup ini, ya Allah. Berat, ya Allah. Ya. Sebab kita tahu, kita yakin bahawa sesuatu tu semua Allah yang tahu menyusunnya. Kita kadang-kadang itulah, kita rasa macam serba boleh. Diserahkan amanah ni pada gunung meletup, misal diserahkan, tapi manusia ni gelojo nak menerima amanah tu tadi. Tu kalau kita faham kena diri kena Allah, Allah tu nak bagi tahu kita faham supaya kita kena selalu serahkan diri, tak mau ada keakuan diri. Kalau kita rasa kita boleh menguruskan, tu berat tu. Rasulullah SAW sendiri pun dah jelas Allah bagi macam-macam. Kau kontrol lah sekian alam ni. Sebab sekian alam ni terjadi daripada-Mu, Muhammad. Itu tadi. Tapi tetap juga Rasulullah SAW, walaupun dia bagi crown, dibagi kerajaan yang besar, rahmatan lil alamin, tetap juga Rasulullah SAW merayu kepada Allah. Janganlah biarkan aku urus diriku sendiri. Diri dia sendiri pun dia tak boleh aku urus diriku. Jangan biarkan aku urus diriku sendiri. Walau sekelip mata, Ustaz. Walau sekelip mata. Maknanya saya tambah lagi, walau sedegup jantung ataupun nafas dia naik turun pun kita kena rasakan. Dialah yang naikkan, dia turun, dia berhentikan. Semua kita nak rasakan dia betul-betul. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bukan lagi nak merasa ada kejap, tidak, kejap, ada, kejap, tidak. Kita nak betul-betul serah diri kepada Allah. Ni dia kata la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hingga kan kita bawa dalam kehidupan kita ni. Kita bangun tidur, rasakan dia. Kita tidur, nak tidur, berjalan, kita rasa dia angkat kaki kita. Kita ke mana-mana tekan brek kereta, nampak lampu merah tu, dia bagi tahu berhenti. Lampu hijau, dia suruh jalan. Semuanya kita nampak bukan kita dah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha. Bukan kau Muhammad, aku. Bukan kau yang ada ilmu, tapi aku. Bukan kau yang faham, aku yang faham. Jadi Muhammad pegang tu dulu. Jadi orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW adalah sentiasa begitu juga. Itu sunnah yang nombor satu adalah akhlak yang begitu. Kalau ada lagi keakuan diri, maka akhlak buruk itu. Mana kita harus menangis, merasakan itu satu kesalahan besar. Ya, sedetik, sekelip mata kita rasa ada keakuan diri pun Nabi tak nak. Nabi SAW sayang pada kita. Dia nak kita dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul. Ya, berkehidupan betul-betul yang hidup hanya Allah, tanpa ada merasa keakuan diri. Ini yang manis, ini yang sangat indah, ini yang tak dapat nak diucapkan. Bahagianya tadi, ketenangan, sakinah, macam-macam yang Allah bagi dalam hidup orang yang bila dah tak ada keakuan diri, dia merasakan Allah.
Hingga kami minta maaf Abu Yazid Al-Bistami, waliullah yang besar. Di zamannya itu tadi, apabila dia jatuh tangga daripada tangga pembesar yang zalim, disepak oleh pembesar tu, tangga yang atas tu, ya, lebih kurang dalam 50 anak tangga batu tu, dia disepak jatuh lantaran menasihati dengan hikmah kepada raja tu, tapi raja tu sepak dia jatuh daripada anak tangga atas sekali, berdebu darah jatuh sampai ke bawah. Baru Abu Yazid menangis, lalu datang masyarakat di situ menyaksikan. Kenapa engkau menangis? Dia kata, aku masa jatuh tadi berdarah-darah tu seolah-olah aku dapat nikmat dengan Allah. Allah peluk aku, tak tahu aku nak cakap nikmatnya tadi. Macam bayi menangis dapat susu ibu. Punya nikmat tu, dia jatuh tu berdarah-darah, pecah kepala tu. Berdebu tangga yang tinggi tu, berdebu sampai ke bawah, baru dia nangis. Dia kata gitu. Lepas tu sampai ke bawah, aku daripada tadi jatuh berdebu sampai ke tangga permulaan jatuh tu, aku dalam nikmat yang tak tahu pelukkan Allah tadi. Tak dapat nak ucapkan. Kemudian jatuh ke bawah tu tadi, baru aku menangis. Sebab apa aku menangis? Aku merasakan ada keakuan diri, sebab itu terlepas aku daripada pelukan kasih sayang Allah tadi. Subhanallah. Dia bertukar dah. Orang-orang yang dah ahli Allah, orang-orang yang dah betul-betul dengan Allah, seperti Bilal bin Rabah, dia dah kenal Allah ahadun ahad, ahun dahad. Dia diimpak dengan batu, dicocok dengan besi panas. Keluarga dia direbus dalam air panas kan, hingga mati. Dia tak nampak sakit tu, sebab dia dah kenal Allah dah. Dia dah tak tahu bezakan antara sakit dan nikmat. Yang dia tahu dia dalam keadaan nikmatnya mengesakan Allah, hingga hilang keakuan dirinya. Subhanallah. Itu yang tak dapat nak diucapkan. Nikmat tu yang Rasulullah bagi tahu. Bila Rasulullah dah dapat dalam pelukan Allah, hingga lebur Rasulullah di ketika Isra wal Mi'raj, begitulah keadaan Rasulullah, tak dapat nikmat tu mencurah-curah nak dibagi tahu tu tadi. Nyata dan jelas dia dapatnya tadi. Maka itu nak sampai ke ke bumi Mekah balik, Rasulullah SAW sampai takut dia nak jelaskan ni tak lalu halus. Maka Allah menurunkan wa amma bin ni'mati rabbika bani. Ceritakan aja apa nikmat engkau dengan aku. Itu yang kita nak ceritakan. Bukannya kita ni pandai, tapi kita nak ceritakan supaya kasih sayang manusia semua dapat nikmatnya dengan Tuhan, dengan Allah. Ilmu tu nanti dulu. Kita nak buat dengan Tuhan, jadikan kita kena kenal. Bila kenal nikmat, jadi apa pun disuruh oleh Allah, kita buat dengan keadaan nikmat, bukan keadaan wajib, bukan keadaan terpaksa. Nikmat. Itu tadi yang ditinggalkan oleh manusia pada penghujung akhir zaman ni. Kesian masyarakat kita, kesian. Dalam beribadah tanpa kenal Allah. Dia tak rasakan kenikmatan tu dulu. Innal ladzina amanu. Kenal Allah tu nikmat. Bila lakukan amal soleh tu mudahlah. Bila kita buat kerana cinta kan, kerana kasih sayang. Bangun tengah malam pun tak kisahlah. Apa pun kena, apa ujian kat dunia tak kisahlah. Janji aku dengan Allah, jangan dipisahkan. Itu sebenarnya kehidupan yang sebenarnya. Yang kita nak ajakkan. Yang Rasulullah SAW, para sahabat, para wali Allah, orang arif billah ini yang nak diajakkan betul-betul. Nyata dan jelas engkau tu dengan Allah. Bukan nyata yang jelas daripada selain daripada itu. Buangkan semua selain itu. Tanggalkan, lekangkan betul-betul supaya kosong yang nyata jelas hanya dia yang ditukarkan betul-betul dalam kehidupan kita. Di sini sekarang ini kita dah dimasukkan dengan ilmu-ilmu yang selain daripada ilmu ni. Maka ilmu yang selain daripada ilmu yang ini tadi, maka akan membawa kita ke arah iaitu keakuan diri. Lagi banyak kita ilmu, lagi nak naikkan keakuan diri kita. Bukan saya cakap tak boleh belajar. Tapi janganlah lama-lama situ. Turun balik cari yang mustahak dia. Yang mustahak, yang paling yang Rasulullah SAW nak kita umat dia dapatkan dulu. Tak lain, Rasulullah diutus untuk wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nazira.
Diutusnya betul-betul Rasulullah nyata nak menjelaskan bahawa Allah tu tadi. Bukan diri seseorang tu. Bukan ilmu tetapi nyata Allah tu tadi segala-galanya. Itulah yang dikatakan mubasyirah. Berita gembira. Berita gembira bila Allah cakap. Bila kita dapat ni berita gembira. Berita gembira. Apa pun nanti berita gembira. Kita dah tak menyaksikan kita dah. Kita dah tak menyaksikan selain yang kita saksikan. Asyhadu an la ilah. Kita mengaku betul-betul kita bersaksikan hanya Allah lah sekalian alam ini yang mengaturnya. Kita tak nampak iblis ada kuasa. Ya'juj Ma'juj, Dajjal. Semua kita pun sendiri tak nampak kita ada kuasa. Sebab setiap napas kita turun naik, dia naikkan, dia turun, dia berhentikan. Setiap apa penglihatan kita akan melihat dengan penglihatan Allah. Indah aja. Kalau kita dah melihat dengan penglihatan Allah, indah, kita akan nampak semuanya cantik susunan-susunan Allah. Ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam, cantik pun jadi. Kejap hujan, kejap panas, kejap ribut, kejap gini, cantik pun jadi. Tak ada yang tak cantik. Kita pasal melihat dengan penglihatan Allah, kita nampak itu susunan-susunan Allah. Tapi kalau kita pandang dengan hawa nafsu, tak kena je lah. Panas tak kena, hujan tak kena, siang tak kena. Tinggal makan nikmat pun nak fikir nikmat lain lagi. Ada je tadi. Tapi kalau kita dah dengan dia, ya Allah, semuanya kita renungkan tadi, tafakkaru khalqis samawati wal ardh. Kita tafakkaru tu betul-betul dengan pemikiran, dengan kehendak dia. Kita nampak semuanya, ya Allah, cantik kau susun, ya Allah. Di langit, di bumi, di laut, di udara, semua kau cipta siang, malam, pergantian tu semua cantik, ya Allah. Tak ada aku nak memprotes langsung, ya Allah. Ini kalau kita bisa kata, kalau kita duduk dalam lagi keakuan diri, masih lagi kita berada di dalam keadaan nafsu yang dikatakan amarah. Nafsu yang tidak puas-puas. Maknanya lagi nak ni, lagi ni. Macam Fir'aun, orang-orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, orang yang mengamalkan syariat aja. Dia amal syariat dia. Tarikat, hakikat, makrifat dia tak belajar. Takkan puas-puas. Dia punya ilmu lagi banyak dia cari, lagi apa hala tuju dia tak tahu. Yang dia tahu, dia bawa ilmu tu, dia rasa dia tu dah banyak ilmu. Dia banyak ilmu. Dia tak sedar, dia dah bawa kebanggaan. Dia dah bawa kesombongan. Itu pahit tu, pahit. Hidup dia pahit. Orang nafsu amarah ni. Orang ada keakuan diri ni, hidup dia pahit. Nafsu dia tu, rohania dia tu tak termakan, tak makan roh. Dia tak nampak rohani dia tu tak nampak roh. Kita nak rohani kita yang nampak Rabbani. Kerana rohani kita berasal daripada Nur Muhammad, berasal daripada Rabbani. Maka nak kena pulang balik kepada Rabbani. Berkehidupan Rabbani, ketuhanan. Baru kita selesa. Jadi kita kena pastikan setiap agung, setiap raja-raja kita, setiap Perdana Menteri kita, setiap pegawai-pegawai atasan, menteri-menteri apa pun, setiap semua manusia sampai ke bawah, siapa-siapa pun pastikanlah kita ni kenal diri, kenal Allah. Siapa pun tinggi ilmu pun macam mana pun, kita kena pastikan balik. Tengoklah wa fi anfusikum afala tubsirun. Tengok Allah Ta'ala akan tengok. Allah tu melihat dalaman kita. Adakah kita ni kenal dia? Dalam tu, dalam tu. Dan kita ni sebelum kita nak kenal Allah tu, Allah suruh tengok dalam kita ni, tengok diri kita, sampai kita kenal Muhammad yang ada. Yang ada hanya Muhammad. Kita kenal dia dalam qalbun kita tu tadi. Nur cahaya Muhammad tu tadi. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Zahir batin kita adalah Muhammad. Awal akhir kita adalah Muhammad. Sampai kita kenal yang dah tak ada lagi kita nak mengaku keakuan diri kita dah. Dialah. Tu awal akhir zahir batin Muhammad. Tu ada di dalam kitab-kitab para wali Allah, kitab Ma'rifatullah yang saya baru jumpa. Dia menjelaskan macam mana awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Tu karangan waliullah. Tapi diharamkan dibaca oleh orang awam. Ma'rifatullah. Di zaman tu memang harus dirahsiakan. Sekarang ni kita kena buka. Jangan pula apa. Sebab jahiliah makin teruk. Jadi kena buka balik.
Ini kita dah hidup balik zaman jahiliyah balik. Rasulullah zaman jahiliyah datang, dia buka kembali ilmu mengenal Allah pertama dulu. Belum datang solat. Belum. Jadi kita bukan tak boleh solat. Maknanya solat juga, tapi ambil yang paling penting ni balik. Rujuk balik. Kembalikan balik kepada Allah balik. Kenal balik Allah. Baru yang apa kita buat amalan-amalan kita akan mantap. Ilmu-ilmu kita akan mantap. Tu tadi akan diteguhkan oleh Allah. Tanpa kita kenal Allah, takkan teguh kita. Kita duduk berpijak di tempat yang licin ibaratnya. Rebah, kejap jatuh. Belum jalan pun dah jatuh, dah licin. Sebab keakuan diri tu. Jadi buangkan keakuan diri, supaya betul-betul yang boleh teguhkan kita adalah qayyumiyah, sifat dia keteguhan tu tadi. Bukan kita ni yang boleh berdiri, bukan saya yang boleh duduk ni. Tetapi saya duduk di tiang aras, bersandar ke bumi, suntuk ke langit, Allah lah dahulu. Di tengah-tengah tak ada kita. Mana dia semata-mata. Kita duduk pun tanpa diizinkan Allah, kita tak dapat duduk di sini. Tegak di sini, bercakap di sini, mendengar tak semuanya keseluruhannya adalah hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan kita nak arifkan. Maknanya kita nak mahirkan. Makin lama hidup kita, makin kita cari bagaimana ya Allah skill. Makin bagaimana lagi cara ya Allah untuk aku berakhlak. Masih banyak lagi akhlak-akhlakku, keakuan-keakuan diriku. Jadi Allah akan tunjukkan lagi. Allah akan tunjuk kita betul-betul nak Allah kan. Allah akan tunjukkan kita. Oh, engkau ke yang angkat ni? Ya Allah, tak maaf ya Allah. Dia akan setiap waktu tu Allah akan bagi teguran kepada kita pasal dia sayang kita. Bila kita terlupa je, contoh kita nak angkat minum ni. Kita tak ingat dia yang angkat. Kita terus angkat. Engkau ke angkat? Kita terlepas ya Allah, minta maaf. Kita rasa salah dah. Sebab dia datang gelombang tu cepat. Sayang kita, dia tegur. Dia sayang. Minta Allah, astagfirullahaladzim. Kita salah besar lah tu. Ya? Salah. Tapi kalau orang awam, orang syariat, dia tak nampak tu salah. Mana dia salah? Dia angkat tak apa, itu heran. Dia kata dia angkat, dia tak salah. Pasal dia tak mengaji kenal diri, kenal Allah. Itu rugi tu tadi. Itu lagi duduk dalam kesyirikan, pengakuan. Masih dalam solat, masih syirik lagi. Kesian kita tengok dia. Ya. Masih nak pakai usolli lagi ya. Itu tadi. Jadi hilangkan. Bila hilangkan semua tu tadi, bila kau betul-betul kenal diri, kenal Allah, kau nak pakai usolli sebut banyak kali pun tak kisah. Tapi kalau kau tak kenal diri, tak kenal Allah, jangan kau pakai usolli lagi, mencelarukan orang lagi. Itu tadi ya. Sebab diri kau sendiri celaru, tak yakin. Yang kau akan solat maghrib, yang kau akan solat zuhur, yang kau ni sekarang ni tak ada engkau. Kau tak ada engkau, kau tak jangan sebut lagi tu dah. Sebab dia Allahu Akbar lah terus. Kita tahu dah. Semuanya adalah ilmu-ilmu kefahaman dia. Dia tahu. Jadi di situlah kita ni perbezaan. Ya. Manusia-manusia yang Allah Ta'ala kata paling rugi. Dalam Quran Allah Ta'ala kata manusia yang paling rugi. Tahukah engkau Muhammad, siapakah manusia yang paling rugi? Kalau dah Allah dah kata paling rugi, adalah apa ya? Ia menyangka dirinya hidup tu tadi betul. Perjalanan hidup dia tu betul. Macam Fir'aun ke, Namrud ke. Dia rasa diri dia betul pun. Dia boleh buat macam-macam. Dia rasa Allah bagi dia macam-macam. Dia rasa Qarun. Jadi kita manusia gitu juga. Bila tak kenal diri, tak kenal Allah, kita macam rasa kita ni betul dah. Kita tak solat pun kita rasa betul. Kalau kita dah tak kenal diri, tak kenal Allah. Sebab apa kita kata? Dia orang solat juga tak khusyuk juga. Jadi dia solat juga. Dia akan sangka orang buruk. Sedangkan dia terus tak buat. Dia menyangka. Dan Quran kata, dia menyangka bahawa dirinya betul dalam kehidupan ni. Sebab apa? Ada keakuan diri, dia akan jadi diri dia betul. Tapi kalau orang yang dah kenal diri, kenal Allah, dia tak mau ada mengaku diri dia. Tak ada mengaku diri dia. Apa yang dia nak? Dia rasakan Allah je. Kalau dia rasa ada keakuan diri, dia hukum dah. Jadi hukum dia bagi dia bukanlah di buku, di mahkamah. Orang nak hukum dia, undang-undang hukum dia, tak nampak hukum tu dah. Zaman Rasulullah tak ada hukum tu hukum dia. Zaman Rasulullah, zaman sahabat yang ada masing-masing dah takut pada Allah. Hukum diri kita sendiri dah.
Maka tu kita tak jumpa orang berzina ke, orang apa. Tak ada zaman Rasulullah tu, tak ada orang kena potong tangan ke, tak ada. Di situ. Bila sahabat-sahabat baru fikirkan untuk buat penjara lah, buat hukum ni lah, buat ni. Tu tadi. Untuk supaya itu pun susah nak jumpa orang duduk dalam penjara di zaman sahabat-sahabat Nabi. Selepas tu jauh pada kita, barulah kita ni ikut. Itu pun banyak dah tukar sebenarnya. Sebenarnya bukan hukum tu dulu yang diamalkan, tetapi hukum kita merasa ada keakuan diri tu dihukum diri kita sendiri, maka tak adalah hukum-hukum yang lain. Jadi kita sebenarnya bila ada hukum-hukum ni, nanti kita boleh bayar, kita boleh uruskan. Tapi hukum kita dengan kenal diri, kenal Allah, itu kita memang tak ada tolak ansur. Kita akan hukum diri kita sendiri. Kita kena ada wujudkan manusia begitu. Jadi itulah Rasulullah SAW diutus. Kita tak payah adakan saksi-saksi. Kita tak payah lagi CCTV, tak payah dah. Sebab manusia dah kenal diri, kenal Allah. Jadi dia sendiri salah dalam dia aku diri dah. Jadi bila aku diri dah tak ada, dia takkan buat maksiat-maksiat lain. Tapi bila ada keakuan diri, membuka pintu-pintu maksiat untuk dia masuk. Lepas tu dia kata dia boleh bayar, dia boleh selesaikan ini, boleh undang-undang ni dia boleh kita lawan. Dia itu yang tadi berbalah-balah tu tadi. Sebab puncanya adalah sebenarnya hukum tu tak ditegakkan pada dalam diri kita sebabkan tak mengaji kenal Allah, kenal diri. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Sampai bila takkan selesai. Undang-undang macam mana hebat pun kamu buat, tanpa kau kenal Allah SWT, tanpa ulama-ulama yang benar ni kena ajarkan dulu. Manusia daripada kecil, daripada sekolah darjah 1 sampai ajarkan dia sampai dia betul-betul kenal Allah SWT. Ini nombor 1 ilmu yang wajib ulama-ulama tegaskan masuk. Dan pemimpin kita, raja ke, masukkan ni dulu. Sebab dalam darjah 1 sampai tak ada ilmu ni. Mengenal Allah, melihat Allah. Anak kita kecil-kecil lagi, umur 7 tahun dah ajar melihat Allah, yakin pada Allah. Siapa gerakkan anak? Allah. Dia ajarkan daripada itu lagi. Itu sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tak ada lagi merasa keakuan diri, kecil lagi dah ajar. Ini dah sampai dah tak tahulah dah. Dah umur dah lanjut pun, dah senja pun masih nak buat pengakuan diri lagi. Ya Allah, ni dah sampai waktu ni kita tak tahu nyawa kita bila nak dicabut kan. Lebih-lebih lagi kita dah peringkat dah berumur ni. Sudahlah. Cari jalan kembali ke rahmatullah. Jadi di dunia tu ada rahmatullah. Ya. Jangan sampai kita dah dicabut nyawa baru kita nak cari jalan ke rahmatullah. Sesat roh kita nak pergi mana tak tahu, kesian, siapa yang nak tolong? Tu tadi. Jadi kita, Rasulullah SAW suruh kita kenal Allah supaya kita di dunia lagi kita kenal Allah. Nanti dimasuk alam barzah, alam apa pun, jabarut, malakut, di mana pun Allah bawa, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Tetap kita nakkan Allah, tetap kita nak rasakan Allah. Sekalian alam ni tak akan memberi bekas kepada kita sebab kita dah sentiasa rasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dinamakan tadi nikmat, nikmat yang besar tu bila kita tenggelam, tak ada keakuan diri. Itulah nikmat yang Rasulullah SAW suruh hadis sampaikan. Jangan sampai maknanya kita terleka lah. Inilah peluang kita ni. Ni penghujung zaman ni special. Umat yang penghujung zaman ni special, Rasulullah kata. Kuntum khaira ummatin. Rasul Allah pun bagi tahu sebaik-baik umat kita umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kita kena tahulah yang nak jadi umat yang terbaik yang Rasulullah bagi, yang Allah bagi tahu, yang Rasulullah sendiri katakan 50 kali ganda lebih hebat daripada para sahabatku. Sampai sahabat jadi pelik. Ya ke? Ada penghujung zaman nanti umat kau yang lebih tinggi derajat daripada kami sahabat. Dia tak melihat engkau. Ya, sebab dia tak melihatku, tetapi yakin dia lebih tinggi daripada engkau, para sahabatku. Jadi tu aku gambarkan bahawa dia 50 kali ganda macam sahabatku punya hebat. Orang yang di akhir zaman, penghujung zaman, dia tu kenal Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia yakin, dia betul-betul yakin, hakul yakin Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia nyaksikan betul-betul aku tu tadi, nurku tadi. Allahu Akbar. Ini peluang kita. Ya, kita ni sebaik-baik umat. Ya, jangan, tapi nak kena fahamlah, tu saya kata tadi, kena kenal Allah, tapi tak kenal Allah tertipulah. Kita tertipulah, syok sendirilah. Jadi jangan sampai kita tertipu hidup kat dunia ni. Jangan sampai dunia dapat menipu kita. Iblis hari-hari tipu kita. Sampai iblis kata, aku tak payah dah tipu dia. Dia dah termasuk dalam jeratku dah. Cuma aku nak kipas lagi je. Kipaskan lagi. Engkau tu elok, engkau tu bagus. Nampak berlakunya tadi. Kita biarkan. Dia cuma jaga jangan bagi kita keluar daripada akuarium iblis tu. Jerat iblis tu dia dah masukkan kita, jadi dia tak payah susah payah, dia dah kurung kita dalam sistem dia tadi, iaitu keakuan diri kita dikipas supaya terus-terus berasa ada keakuan diri. Kau hebatlah, kau baguslah, amalan kau banyaklah, ilmu kau banyak, semua orang tak macam kau ilmu kau. Engkau seorang yang mengajar ilmu ni, orang lain tak ada. Engkau yang hebat, kau dah terkenal dah. Sudah teruskan dia tu. Dia suruh kita terus duduk kat situ. Bangga. Keakuan diri. Dia naikkan lagi, hari-hari naik. Kita pun rasa macam okey lah. Ini yang Allah Ta'ala maksudkan. Orang yang menyangka ketika di dunia ni, dia tu bagus lah. Dia beramal dah. Tapi sebenarnya, dia ni di sisi Allah, dia jauh. Dia tak kenal Allah. Dia berbuat tu antara sebab nak memuaskan keakuan diri dia. Hari-hari dia cari macam mana aku nak naikkan lagi keakuan diri aku. Macam mana orang nak memuji aku, bangga aku dengan amalan aku, dengan kepakaran yang Allah bagi. Macam-macam lah. Kalau dia begini, minat bahagian kitab-kitab, dia nakkan lebih banyak kitab-kitab supaya orang tahu dia ahli kitab. Kalau dia beramal banyak pun, dia tahu tiap-tiap hari aku dah 30 tahun beramal. Dia nak orang tahu, sebut nama dia. Engkau beramal dah lama lah engkau. Dia nak gitu, dia dalam hati dia. Kalau sebutkan tadi kerana Allah tu tadi, dia tak ada rasa syok. Tapi kalau orang puji dia, dia rasa syok dalam dia. Itu manusia yang Rasulullah Ta'ala bagi tahu, manusia yang paling rugi Muhammad, itulah dia. Menyangka dia tu hebat, menyangka dia berilmu, menyangka itu manusia paling rugi Muhammad. Jadi kita ingat pesanan Allah. Allah sayang kita. Itu kita jangan sekali-kali membanggakan. Dia panggil ujub. Ujub ke apa? Ujub ni kan nak suruh orang kita apa? Banggakan kita kan. Tu ujub mana? Bila orang puji kita atau kita puji diri kita sendiri, aku ya hebat. Tu ujub. Kita nak naikkan diri kita. Itu bahaya tu. Bahaya tu. Keakuan diri hebat tu. Dah keras sangat tu. Nak dibakar dengan mati. Nak dibakar macam tu, ujub tu dengan matikan diri. Tu cari jalan matikan diri cepat. Sebab nanti kita sebut nama Allah tak best nanti. Bila orang puji kita, baru kita tu tadi. Kita pun syok sendiri. Akulah. Kita duduk datang ke masjid dia. Orang masjid ni semua tak tahu apa benda. Dia tak tahu ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Aku yang tahu. Habislah. Nak rasa habis. Kita belajar ni supaya jangan ada tu. Bukan kita nak rasa kita hebat dengan ilmu ni. Bukan. Ya. Jadi itu saja setakat ni, insya-Allah kita mintalah pencerahan kepada Al-Fadil Ustaz Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Latif untuk mengupaskan lagi, memecahkan lagi kepahaman ni supaya kita bertambah lagi merasakan benar-benar yang ada wujud hanya keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا أستغفر الله العظيم التواب الرحيم أستغفر الله العظيم التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Alhamdulillah, terima kasih kepada para ulama, asatizah, masyayikh yang telah sudi mengimarahkan Zawiyah Tok Ayah. Zawiyah Tok Ayah ini bukan hanya menjemput Syekh Abdul Aziz sahaja, tetapi kita di sini juga menjemput para masyayikh yang sudi hadir untuk kita mengimarahkan bumi ini. Nombor satu, mengimarahkan rumah pusaka ini dan menemani saya yang sunyi. Jadi bila kita kehilangan pasangan hidup ni, salah satu daripada yang boleh memenuhi ruang hidup kita ialah memperbanyakkan majlis-majlis. Dan ini bukan sebarang majlis ilmu. Ini bukan majlis ilmu sebarang-sebarang. Ini adalah merupakan atas lagi pada majlis ilmu. Dia adalah merupakan majlis zikir. Dia adalah merupakan majlis mengingati Allah. Dia paling penting, dia adalah sebuah majlis yang mengesakan Allah. Tidak ada satu perkara pun yang disebutkan dalam majlis ini melainkan hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis-majlis ini pada zaman dahulu sebuah majlis-majlis yang mampu meletupkan jantung, mati tergolek kerana sahabat itu takutkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Kisah tentang menafikan keakuan diri ini sudah berlaku sejak sekian lama. Terdapat banyak kisah-kisahnya yang kita dengar. Salah satu waliullah yang hebat dalam mengesakan Allah, salah satunya yang paling masyhur ialah satu orang waliullah yang bila dipenggal kepala dia, darah yang mercik itu membentuk kalimah la ilaha illallah. Yang kita tahu beliau bernama Al-Hallaj. Kemudian bernama lagi, Allahumma salli ala Muhammad, yang Melayu ni entah apa dah nama dia. Tak apa, rupa-rupanya bila kita selak lagi sejarah silamnya dulu, awal-awal zaman dekat sangat dengan Rasulullah, iaitu ada seorang khalifah yang bernama Yusuf Hajjaj As-Saqafi. Yusuf Hajjaj As-Saqafi merupakan seorang khalifah yang zalim. Tak segan silulah kita nak mencakap bahawa dia zalim. Kezaliman dia sudah ma'ruf zaman berzaman. Pada zaman dia itu ramai ulama yang dibunuh, ramai orang-orang berkata benar dibunuh. Punyalah banyak orang soleh, alim ulama, para ilmuwan, orang yang ada sebab, orang yang tak ada sebab dibunuh. Sehinggalah dia bertanya satu hari, dia bertanya kepada pengawal dan di istana dia, siapa lagi yang tak takut dekat aku? Dia tanya soalan tu. Siapa lagi di dunia yang tak takut dekat aku? Tanya soalan tu. Lepas tu pengawal dia cakap, ada seorang, dia kata. Ada seorang lagi rakyat baginda dari tuanku yang tak takut dekat tuanku. Wah, siapa? Dia tanya. Nama dia Sa'id. Duduk dekat tu, kampung tu. Kampung mana? Kampung Santan. Ni kisah ni tu dekat negara Arab tu. Allahumma salli ala Muhammad. Panggil Sa'id. Pengawal Al-Gojo pun datang panggil Sa'id. Lepas tu bermulalah dialog. Hang nama apa? Dia tanya. Hang nama apa? Nama aku Sa'id. Oh dah, hang bukan Sa'id. Adalah dia bagi Sa'id waliullah ni marah. Hang nama Syaqi kot. Tak ingat. Tak apa ingat kisah ni secara detail. Dia bagi Syekh ni marah. Jadi waliullah ni kata, waliullah ni tak marah. Dia kata aku Sa'id. Lepas tu dia tanya, dia trigger bagi marah sampai dia kata, mak hang nama apa? Nama dia bagi tahu nama mak dia. Lepas tu
Yusuf Hajjaj As-Saqafi ni kata, mak hang tu ahli neraka, dia kata. Mak hang tu ahli neraka, dia maki mak waliullah ni. Waliullah ni pun tak apa, dia sabar, dia kata, kalau mak aku ni ahli neraka, mak aku ni seorang ibu, seorang perempuan, hang pun ada ibu, hang pun ada, dan dia pun seorang perempuan. Maka kalau ibu aku masuk neraka, mak hang pun masuk neraka juga ah. Jadi Yusuf Al-Hajjaj Saqafi ni marah. Lama-lama dia marah sebab Sa'id ni tak mau tunduk kepada dia. Dia marah. Bila dia marah, dia suruh Al-Gojo dia, segala pengawal dia, kumpulkan kayu api. Kumpulkan kayu api sebanyak-banyaknya. Kayu api dah menyala. Dia nak tahu Sa'id ni, waliullah ni, ke dalam api. Kemudian sebelum tu dia tak tahulah, syaitan kot bisik kat dia, sebelum hang pi sana. Yalah, syaitan dia tahu kalau kata waliullah ni dicampak dalam api neraka, kalau kata matilah, dah tentu syurga punya. Itu bukan matlamat syaitan. Syaitan ni makhluk Allah yang ditugaskan untuk meramaikan orang dalam neraka. Syaitan lah agaknya yang membisikkan kepada Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi ni, tunggu saat, hang cuba uji dia, hang bawa emas sebanyak mana yang boleh. Okey, dia pun khalifah ni, dia pun bawa emas. Dia longgok emas depan Sa'id. Lepas tu Sa'id kata, kalau emas-emas ni semua boleh selamatkan daripada masuk api neraka, hang ambil semua emas ni. Sa'id makin marah dia. Tapi Yusuf Al-Hajjaj As-Saqafi marah sangat dengan ucapan tu. Kemudian dia tak putus asa. Dia panggil perempuan pula. Dia panggil perempuan menari gelik pula depan dia. Perempuan yang paling cantik, gundik yang paling cantik, menari gelik depan waliullah Sa'id ni. Sa'id ni pun menangis. Menangis. Lepas tu Yusuf ni tanya, awak hang menangis? Awak menangis? Tak teringin ke perempuan yang aku nak bagi kat hang ni? Lepas tu Sa'id kata dekat perempuan ni, dia kata, wahai perempuan, satu hari nanti dekat akhirat, engkau akan mendakwa khalifah ni, Yusuf Hajjaj As-Saqafi ni, dan menjadi saksi, dan dia akan masuk dalam neraka Allah. Yusuf Hajjaj As-Saqafi ni lagi marahlah dengar ucapan tu. Lalu suruh Al-Gojo dia pergi ikat Sa'id dia atas tanah, dan Yusuf Hajjaj As-Saqafi ni lompat. Dia bawa keluar dia punya belati dia yang paling tajam tu, dia sembelih sekali, putus kepala Sa'id. Putus kepala Sa'id waliullah ni. Bila putus kepala Sa'id tu, dia tekan kepala kan, dia tekan, bila terlangkup atas tanah, dia tekan, dia sembelih, dia tekan Yusuf, tekan Sa'id waliullah ni atas tanah, dan dia masukkan pisau, tarik, putus kepala Sa'id. Bila putus kepala Sa'id tu tergolek. Sa'id ni masih lagi boleh bercakap. Aku masuk dalam syurga Allah. Aku bertemu kekasihku. La ilaha illallah. Kemudian darah terpancut di atas tanah dan berbentuk kalimah la ilaha illallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi kisah darah terpancut dan membentuk kalimah la ilaha illallah ni bukan hanya berlaku pada zaman Al-Hallaj yang dah jauh pada zaman Nabi, tapi dia juga berlaku pada zaman khalifah yang zalim, khalifah yang menggigit, khalifah yang sangat zalim ketika itu. Allahumma salli ala Muhammad. Dan wali Allah ini, bukti bahawa kebenarannya itu Allah tunjuk sehingga darah yang terpercik, darah yang itu membentuk kalimah la ilaha illallah di atas tanah. Jadi para wali Allah ni bukan saja lidah dia mengesahkan Allah, bukan saja otak dia mengesahkan Allah, tetapi darah dalam tubuh dia pun mengesahkan Allah. Sehingga darah itu membentuk sesama dia, lalu membentuk tulisan kaligrafi Arab, tulisan la ilaha illallah. Para santri yang dirahmati Allah, sekarang Abi nak tanya, dalam kes ni,
Ni nak tanya soalan penting. Soalan yang menyebabkan Abi boleh dipancung kepala. Abi nak tanya, di antara dua orang ni, Yusuf bin Hajjaj Al-Thaqafi dan Waliullah Sa'id, siapakah ulil amri? Siapakah ulil amri? Jawab. Kita selalu dengar atiullah wa atiur rasul wa ulil amri kan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Nak tanya, jawab. Jawapan tu budak kecil pun boleh jawab. Kalau budak besar tak erti jawab, tak tahu nak kata. Benda ni fitrah. Budak tadika pun boleh jawab, ulil amri ala sa'id. Sebab tu ayat tu, iza tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa rasul. Bukan faruddu ila al-Quran was sunnah wal kitab. Faruddu ila Allah wa rasul. Kerana Allah ini hidup, Rasul ni hidup. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Jangan kamu sekali-kali bilang bahawa orang mati pada jalan Allah ni sebagai mati. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu hitung depa ini di kalangan mati. Apatah lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti baginda adalah merupakan jiwa yang hidup. Hidup dalam sanubari-sanubari yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup di dalam lidah-lidah yang basah dengan solawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Muhammad awal, Muhammad akhir dan Muhammad fil mala'il a'la. Ilmu ni kalau Allah Subhanahu taala itu para ulama pecahkan kepada ilmu mengenal Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya, pada infialnya. Nabi Muhammad tak ada. Nabi Muhammad tak ada. Para ulama dah bahas dah. Ada Muhammad awal, ada Muhammad akhir, ada Muhammad fil mala'il a'la. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad awal ini adalah Muhammad yang ada tarikh lahir dan ada tarikh wafat. Muhammad akhir ini adalah Muhammad yang sebelum pada lahirnya dia dan pada tarikh wafatnya dia. Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum dan selepas. Apabila Rasulullah wafat, itulah Muhammad akhir. Allahumma salli ala Muhammad. Yang disebut sebagai tidak aku menjawab salam melainkan aku ruhku dihidupkan semula oleh Allah. Sebuah hadis yang sahih. Maknanya apabila kita selawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah dibangunkan balik rohnya bagi menjawab salam-salam kita. Itulah Muhammad akhir. Muhammad fil mala'il a'la lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu satu. Muhammad fil mala'il a'la. Nur Muhammad. Muhammad fil mala'il a'la tu Nur Muhammad. Balik kepada kisah tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Budak kecil pun tahu ulil amri yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran itu ialah waliyun min awliyaillah, para arifin billah. Bukan kita nak nafikan para pemimpin ataupun ulil amri yang bertakhta sekarang ni bukan ulil amri, tidak. Tidak, saya bukan bermaksud itu. Ulil amri ni tafsiran dan tapisan dia luas. Apabila kita berada di jalan raya, ulil amri adalah polis trafik. Bila kita ditahan oleh polis trafik, kita kena taat ulil amri, kita berhenti, kita terima saman dia. Kita terima saman dia. Kita terima dan kita taat kepada ulil amri. Ulil amri dalam konteks anak-anak, dia adalah merupakan ibu dan ayah. Perlu ditaati. Ulil amri dalam konteks negara, dia adalah Perdana Menteri. Atas lagi Perdana Menteri yang perlu diberikan taat. Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ulil amri dalam negeri boleh, menteri besar. Dan juga raja. Sekarang ni
Yang saya maksudkan ialah ulil amri dalam hal yang paling penting dalam hidup kita siapa? Para santri sekalian. Ulil amri dalam bidang agama. Sa'id ke Yusuf dan Hajjaj As-Saqafi? Sa'id, jelas. Ketika itu kalau kita ada di situ, kita kena sokong Sa'id. Dan ini merupakan satu mesej kepada ulil amri yang mengaku ulil amri perlu dan wajib ke atas kamu untuk kamu mencari guru mursyid, kerana sudah menjadi tradisi kegemilangan Islam. Semua pemimpin khalifah yang berjaya ada guru mursyid dia. Sultan Al-Fatih sendiri ada guru mursyid dia bernama Ab Samsuddin. Ketika mana Sultan Al-Fatih buntu, dia mengamuk, dia tantrum dalam kemah kerana sudah 50 hari tak berjaya nak masuk dalam kota Konstantinopel. Dia dah bankrupt. Kalau dia balik, dia bankrupt, dia muflis, rosak nama dia. Dia termenung macam nak gila dalam kemah. Masa tu baru dia tengok kat guru mursyid dia. Guru mursyid dia pun mai tu dia kata kita ziarah. Dia mimpi, guru mursyid dia mimpi. Dia nampak satu cahaya yang indah di bawah satu pohon. Di bawah satu pohon pokok yang besar dekat tempat dia berperang tu. Dia rasa di situlah merupakan maqam Sayyidina Salahuddin Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi dia ajak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sultan Al-Fatih dan panglima-panglima dia ziarah maqam dulu. Ziarah maqam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Di Turki dia dinamakan Sultan Ayyub, Sultan Ayyub, kerana setiap khalifah yang ingin menjadi khalifah zaman Uthmaniyah sudah menjadi satu tradisi yang baik, sunnatan hasanatan. Apabila nak ditabalkan menjadi khalifah, dia akan ziarah dulu maqam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari tu digelar Sultan Ayyub. Jadi di situ bila guru dia mimpi, korek jumpa satu batu bersurat bertulis inilah dia makam Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi dia tak korek lagi bagi menghormati jasad Abu Ayyub Al-Ansari yang pasti tidak reput, syahid di medan perjuangan, ikut khalifah pada zaman itu. Tak ingat sama ada Sayyidina Muawiyah ke Sayyidina Allahumma salli, tak ingat. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari meninggal di situ, wafat, syahid, gugur syahid disimpan di situ. Di situlah agaknya lah mereka berdoa supaya Allah bagi cara macam mana cara nak melepasi tembok besar yang tebal, yang 2-3 lapis dibina oleh tentera Kristian. Lalu sampai futuhat kepada Abu Futuh Al-Arabi dengan sebab guru mursyidnya Ab Syamsuddin tadi. Dan berkat ziarah makam Aulia Sultan Ayyub tadi, satu idea yang luar daripada kotak kebiasaan manusiawi. Angkat berpuluh-puluh kapal naik atas gunung, naik atas bukit. 72 kapal tak silap. Naik atas bukit, tembus pergi sana. Lepas dah tembus sana, di kawasan sebelah sana tu, dia punya tembok dia selapis aja. Sebab dia pun tahu kapal-kapal takkan mampu sampai ke situ sebab ada gunung. Kalau nak masuk ke teluk tu dah ada rantai besar. Mustahil kapal boleh lalu, boleh putuskan rantai tu. Lompat atas bukit, masuk, tembak dengan meriam. Meriam yang dibuat oleh Urban. Pum, tembak. Tembus, masuk, menang. Allahu Akbar. Nampak? Tradisi para ulama silam, khalifah silam. Ada guru mursyidnya. Bila ada guru mursyid, baru kamu betul-betul dikira sebagai ulil amri yang sah di dunia dan sah di langit. Inilah dia satu jenis ilmu yang kalau dicakap kepada orang akan pancung orang yang cakap ni. Yalah, apa tidaknya kita katakan ulil amri, hang bukan ulil amri. Apa, tak kena pancung lah. Memang kena pancung lah. Kalau nak dikatakan sesat, inilah grup pertama sekali yang ulil amri nak letak sesat, sebab kita katakan dia hang bukan ulil amri.
Wahai Yusuf Hajjaj As-Saqafi, hang bukan ulil amri yang diletakkan taat dalam Quran, ati'u Allah wa ati'u Rasulul amri minkum. Bukan yang diberikan taat. No. Sa'id wali Allah. Kalau aku berada di sana dengan iman yang Allah beri, aku akan sokong Sa'id. Sudah pasti semua akan cakap macam tu. Siapa pun kalau tanya, budak darjah 1 pun akan tanya, aku akan sokong Sa'id. Sa'id kata Yusuf Hajjaj As-Saqafi masuk neraka, kepala dah terputih. Kepala dah putih, boleh bercakap lagi. Allah tajallikan lidah dia. Aku masuk syurga sekarang ni, bertemu dengan kekasihku. La ilaha illallah. Yusuf pula nasib dia macam mana? Sa'id dah cakap awal-awal tadi kat perempuan. Perempuan akan jadi saksi yang menyebabkan Yusuf ni masuk neraka Allah. Wala'iyadzubillah min zalik. Kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni masih hidup, masih bernafas. Kita belum selamat. Ya, para santri sekalian, kita belum selamat. Kita belum selamat. Jadi inilah salah satu daripada jalan selamat. Mengaji dengan para arif billah, ikut petua-petua yang mereka utarakan. Di antara petuanya ialah menghilangkan keakuan diri. Kalau tidak ada keakuan diri, insya-Allah kesombongan akan hilang, ananiah akan hilang, rasa ingin dipuji, rasa ingin masyhur diri akan hilang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sombong hilang, insya-Allah tidak adalah lagi watak-watak seperti Yusuf Hajjaj As-Saqafi ini. Semuanya dengan rahmat Allah. Semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berjaya menyediakan keakuan diri. Mudah-mudahan kita berjaya dalam perjuangan jihad kita menghilangkan keakuan diri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa-siapa yang berjihad fina tau, bukan ilaina tau. Kena faham para santri sekalian. Fina, bukan ilaina. Allah boleh bubuh ayat walladzina jahadu ila sabilillah ka, walladzina jahadu ilaina ka. No, yang Allah bubuh walladzina jahadu fina. Itulah jihad yang paling utama yang balik daripada perang Badar. Jihad memerangi diri sendiri. Kerana diri sendiri ni kalau tak dilawan, dia boleh jadi watak seperti yang Allah tunjuk tu. Yusuf Hajjaj As-Saqafi. Dia boleh jadi lagi watak-watak dalam peperangan yang berlaku. Ada satu perkara yang sangat menyedihkan dalam perang Sahabat, apabila satu orang konon menjadi tentera Saidina Ali. Dia bawa mai pedang Saidina Talhah bin Ubaidillah. Tak silap babi, nama dia Saidina Talhah bin Ubaidillah. Dia tunjuk pedang. Wahai Ali, aku dah berjaya bunuh Talhah bin Ubaidillah. Saidina Ali kata, Saidina Ali maki, pala khotak hang. Boleh lah. Kalau Saidina Ali ni orang boleh. Pala khotak hang. Siapa suruh hang bunuh Talhah bin Ubaidillah? Inilah dia pedang yang mempertahankan Rasulullah. Dia kata. Saidina Talhah Ubaidillah ni, Rasulullah sampai kata dia, ini syahid yang hidup. Ketika dalam perang Uhud, dia punya badan dia kena tusuk lebih daripada 70 tusukan. Orang ingat dia dah mati dah. Lalu Saidina Talhah bin Ubaidillah masih hidup lagi. Satu orang yang sangat mempertahankan Rasulullah. Dengan pedang itulah dia mempertahankan Rasulullah. Tiba-tiba orang yang mengaku pengikut Saidina Ali boleh pergi bangga pula dengan bunuh Saidina Talhah bin Ubaidillah. Kena maki dengan Saidina Ali. Palah otak hang, apa suruh hang bunuh ni Talhah bin Ubaidillah. Inilah pedang yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Sebab tu kata wali Allah, dia kata satu orang kalam kata akhir zaman nanti akan ada golongan yang kuat beragama tetapi tidak taatkan Allah. Renung-renungkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Minta maaf banyak
Mudah-mudahan Allah lindung kita daripada perkara-perkara yang tidak enak berdasarkan daripada percakapan saya tadi. Mudah-mudahan Allah tutupkan mata dan telinga orang-orang yang berhati cemberut daripada dengki terhadap majlis-majlis ini yang kita buat ini. Majlis-majlis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang mengangkat orang-orang seperti Sa'id. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah berbanding mengangkat orang-orang seperti Yusuf Al-Hajjaj Al-Thaqafi. Dua-duanya kita doakan diampunkan oleh Allah, dan dua-duanya kita doakan sejarah-sejarah silam yang hitam ini, nama-nama ini turut mendapat syurga Allah, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, kerana pada zahirnya, pada syariatnya beliau seorang khalifah Muslim, seorang khalifah Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Since dia seorang Muslim, tak salah kita doakan dia masuk syurga Allah. Tak salah kita doakan dia diampunkan dosanya. Seluruh ulama-ulama yang dia telah bunuh, kita mohon Allah ampunkan dosa dia. Dan pada hari ini, kalau berkatlah majlis kita ini, berkatlah doa kita ini, kalau diampunkanlah dosa, diperkenankan oleh Allah, tak mustahil ruh Yusuf Hajjaj Al-Thaqafi daripada neraka Allah masuk dalam syurga Allah. Siapa tahu? Allah yang Maha Kuasa, dia boleh buat semua perkara. Kita tak ada apa, kita kosong, kita hampa, kita tak ada apa. Kita cakap apa yang Allah suruh cakap. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-mukasyafa wa ibil fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur ketika Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia rahmat inayah dapat kita bersama-sama hadir dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka alhamdulillah, hadis Nabi yang saya sebut tadi banyak dibuka, banyak dibaca oleh ulama Rabbani seperti Habib Omar Al-Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin. Benda ni lah, ini yang dikatakan majlis Allah ni kita hadir, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Jadi saya teringat pada satu cerita, saya pendekkan cerita Masyitah. Masyitah apabila dibakar, nak dibakar, last kali saya cerita, anak dia nak masukkan ke dalam air panas tadi tu kan. Jadi keluarlah suara Allah. Keluarlah suara Allah. Ibu jangan risau. Ibu jangan risau. Kita berada dalam rahmat Allah. Kita berada dalam pelukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nampak. Masyitah yang digoyangkan iman dia tadi, bukan goyang iman. Allah Ta'ala letakkan kebesaran Allah. Suara anak yang baby tu berkata, ibu jangan risau. Ibu jangan risau. Jadi iman seseorang tu terletak apabila dipegang, dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya. Jadi kita banyak-banyaklah mengaji benda ni. Saya nak cakap, kalau siapa yang pendengar YouTube yang dengar, yang sama-sama dengar dalam YouTube Cahaya Online ni, dia seakan-akan sama. Kenapa sama je, sama. Tapi adalah yang berlainan. Maksudnya maksud kita tadi. Jadi setiap yang kita dengar, channel yang kita dengar, walaupun kita dengar ulang, so katakan tajuk hari ni channel yang hari ni, patut channel yang besok lain, tapi olahan dia lain Allah Ta'ala bagi. Itu kebesaran Allah. Ini kita cakap bukan berdasarkan dengan keakuan diri kita. Bukan. Bukan atas dasar saya nak naikkan saya punya ini channel saya. Bukan nak naikkan saya punya channel. Kalau nak naikkan channel tu, saya tak tahu itu orang awam yang nak naikkan view dia, nak duit daripada YouTube. Itu saya tak tahu.
Tapi kita nak cerita, kita nak bawa, kita ajak sama-sama mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya cakap saya sendiri. Ni saya berlaku dalam diri saya sendiri ni. Saya dengar, saya rakam. Hari ni lain. Besok ada yang macam sama. Tapi saya dapat olahan bertambah lain. Besok lain tambah lain. Esok Allah Taala didik ajar macam ni kau ni kat akaun diri kau ni. Ni kumpulan kat akaun diri ni. Masuk ni. Macam mana kau nak dia ajar kita macam mana kita nak hilangkan. Dia nampak musuh-musuh kita yang datang tadi tu. Musuh-musuh kat akuan diri lah kita lah tu. Kan? Dia ajar kita. Untung kita Allah Ta'ala ajar. Tu saya cakap channel-channel yang kita dengar, saya pun saya berkongsi dengan sahabat-sahabat saya di Kuala Lumpur, jemaah tauhid, grup tauhid tu. Saya sampai yang lain tu, yang lama tu, itu digerakkan oleh Allah. Saya tak tahu. Saya masukkan balik dekat dalam tu, dalam grup tu, link tu untuk sama-sama kita buka. Jadi ada sahabat-sahabat yang dia alert, benda ni, dia alert benda ni, dia dengar lah. Memang masa tu bulan 7 2021, ni dah 2023 dah. Lama tu kan. Tak apa. Itu saya tak tahu, itu digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab setiap olahan, setiap apa yang di channel-channel yang tu ada olahan dia. Jadi kepada mereka jemaah-jemaah saya seru bahawa yang nakkan rakaman-rakaman yang saya banyak simpan boleh dimasukkan dalam hadis. Hadis tu memang agak mahal sekali, 200 lebih, tapi kalau sayang duit saya tak tahulah. Saya tak sayang duit saya. Saya keluar je. Setakat berapa tu? Dah 2 hadis dah saya ada, saya simpan. So saya dah seru dah hari tu dulu masa 2021, tapi tak ada feedback, tak apa. Tapi kalau boleh telefon saya nak datang Perlis, kita boleh pindahkan dalam hadis tu untuk sama-sama kita dengar. Ni dah lama ni, lepas ni tak ada dah. Lepas ni tak ada dah. Saya tak tahu. Jadi itulah. Saya tak tahu Allah Ta'ala letakkan saya ni untuk kita nak cut benda ni, nak masuk, sebab saya dalam handphone saya ni memang tak boleh nak berat sangat. Jadi saya masuk, itu Allah Ta'ala bagi masuk dalam hadis. Memanglah kan, masuk dalam hadis, lepas tu hadis tu dah penuh, kita pindahkan hadis lain. Sebab saya rasa kalau kita cut, kita buang sayang pula. Sebab kita menghargai kalam-kalam Allah ni, yang dikatakan kenal diri, kenal Allah ni. Setiap kalam tu bukannya berdasarkan daripada keakuan diri. Ini hala tuju yang sebenarnya. Jadi kita nak sama-sama berkongsi. Siapa yang buat rakaman ni, terutama pada jemaah-jemaah Melaka, itulah yang saya boleh bagi sikit tips untuk kita sama-sama simpan benda ni. Simpan, bawa kepada anak-anak ke, anak-anak cucu, anak saudara ke. Ni teruskan, terbuka ni. Dulu macam saya cakap tadi, disimpan, disorokkan benda ni. Sebab kan tidak boleh dikeluarkan kepada orang awam. Sekarang ni dah boleh. Allah Ta'ala izinkan. Allah Ta'ala izinkan ni. Kita teruskan. Gunakan medium yang ada ni sekarang ni. WhatsApp ke apa ke, medium yang ada ni, kita sebarkan. Ni tak ada orang awam ke, tak ada apa ni, kita memang kena teruskan. Memang kena sebarkan. Sebab ni dah terlalu hampir. Kalau nak diceritakan Imam Mahdi, hari kiamat, Dukhon, itu nanti orang tak boleh, orang muda banyak yang tak boleh terima, kan? Itu saya tak tahu. Tapi sama-sama kita doa, bukalah hati kita ni, ambil tahu tentang akhir zaman ni, hadis akhir zaman. Di surau-surau, di masjid-masjid, saya banyak dengar, semua tak ada cerita benda, kurang cerita benda ni, kecuali Ustaz Oni, Ustaz Wadi Anwar. Itulah orang-orang yang nak ceritakan bab-bab akhir zaman ni. Jadi gandengan dia inilah. Kita akhir zaman, kenal diri, kenal Allah. Kita akhir zaman, kenal diri, kenal Allah. Sebab Habib Omar Al-Hafiz bin Hafiz beritahu, kita ceritakan tentang akhir zaman, tapi tak tahu musuh-musuh pada akhir zaman, dia tak tahu, maksudnya dia tak gandingkan dengan kenal diri, kenal Allah ni, maka dia akan tersesat juga. Jadi dimasukkan cerita akhir zaman ni dengan kenal diri, kenal Allah. Baru betul. Bukan dia baca hadis ya, tapi dia tak masukkan ini, kenal diri, kenal Allah ni. Jadi tu saya cakap tadi, ada ulama, ada ustaz-ustaz yang ceritakan tentang kenal diri, kenal Allah ni, gandengan dia cerita akhir zaman, gandengan dia ni kenal diri, kenal Allah, ni gandengan dia cerita akhir zaman, dia akan dapat input yang tentang akhir zaman ni. Maka kuatlah, lebih kukuhlah.
InsyaAllah sama-sama kita cari, bukan cari lagi, kita dah kena bertindak dah. Bertindak, dalaman kita ni bertindak. Macam mana kita nak kenal siapa tu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan luaran saja tapi batiniah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batiniah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu macam mana? Kita nak kenal macam mana? Kalau kita menjumpai yang dikatakan Nur Muhammad dalaman ni, sebab Nur Muhammad ialah kenderaan nak mengajak kita kepada, nak membawa kita kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersama-sama dengan orang-orang yang mursyid, pada para pembimbing rohani, ada di zaman kita ni. InsyaAllah sama-sama. Moga-moga Allah Ta'ala buka al-mukasyafah ghaibul fuqara, fakirkan diri kita ni supaya Allah Ta'ala jumpakan kita dengan pembimbing rohani kita, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Kau ada sikit soalan nak penjelasan daripada Tuan Ustaz, iaitu adakah dengan kita sentiasa membaca zikir mengingati Allah atau bersolawat pada Nabi kita dan juga bergaul dengan orang-orang yang susah dapat meleburkan sifat keakuan diri yang ada pada seseorang? Itu soalannya Ustaz. Satu lagi Ustaz, yang kedua, dalam zaman sekarang ni banyak dalam WhatsApp dan Facebook dan sebagainya, manusia sekarang atau orang ramai suka menghantar gambar-gambar berkelah, gambar-gambar berlancung ke luar negeri, gambar-gambar masakan yang dihasilkan sendiri. Apa pendapat Ustaz tentang perkara demikian? Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh teman kita, saudara kita tadi, Ustaz Al-Fadil, Ustaz Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Latif, itu semua betul-betul suci, kalimat-kalimat suci, di mana daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat Rabbi, yang mana tidak ada lain yang Al-Fadil, Ustaz Auza'i dan juga Syekh Latif ucapkan tu, untuk nak mengajakkan sama-sama kita mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan dirinya sendiri. Itu ketulusan, iaitu yang dipanggil kemurnian, keikhlasan, kasih sayang ni. Maka dia ucapkan tadi bukan untuk yang lain, semata-mata nakkan kita sama-sama mendapatkan berita gembira yang seperti mana Rasulullah SAW diutus, wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nazira. Jadi orang-orang yang dah kenal diri, kenal Allah, dia akan bersifat Muhammad juga. Dia akan nak mengajakkan, tidak lain membawa berita gembira yang didapati, iaitu mengesahkan Allah, mengenal Allah. Maka itulah juga dia nak yang menyampaikan yang lain, itu tidak lagi yang lain, melainkan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW seperti mana yang disuruh oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bersyukurlah kita atas nasihat-nasihat dan pencerahan-pencerahan daripada sahabat kita, daripada teman-teman kita, yang mengajak kita, tak ada lagi teman yang terbaik muka bumi ni melainkan bila kita memandang wajah dia, mendengarkan percakapan dia, mengingat kita, lebur diri kita, mengingatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teman yang paling baik, insya-Allah. Dan berbalik kepada tadi soalan yang datang daripada Allah yang diucapkan oleh Puan Hajah Haji Asma tadi, yang bagus soalannya tu, yang saya pun tak mampu nak menjawabnya, jadi apa pun saya memohonlah, fa fahamna Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma
wasaharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna. Saya akan mengadu setiap soalan yang sampai itu, tidak ada ilmuku untuk menjawab ya Allah, melainkan engkau yang soal, engkau yang sendiri jawab. Maka apapun yang tadi diucapkan tadi, soalan itu adalah soalan yang sangat baik, ya, di mana kita semua harus faham, ya, harus tahu soalan ini perlu kita soalkan dan kita perlukan jawapannya. Jadi soal daripada Allah, jawapan pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita dalam keadaan kita berzikir, kita berselawat, ya, kita lakukan apa? Berkawan dengan orang miskin, ataupun keadaan yang kita nampak orang susah, orang susah. Itu menyebabkan apa? Keakuan apa? Meleburkan keakuan diri. Meleburkan keakuan diri. Jadi sebenarnya itu bukan itu yang kita nampak dulu. Maknanya apa keadaan pun bereskan dulu keakuan diri. Baru kita akan nampak yang tu. Jangan nampakkan tu dulu. Maknanya buangkan dulu keakuan diri. Itu dia punya skill. Dia punya rahsia je. Nanti kita akan nampak tu semua cerita-cerita Allah. Jadi itu semua penceritaan Allah kita nampak. Orang berzikir, orang miskin, orang apa saja pun. Baik apa pun kita akan nampak, kita nampak itu penceritaan Allah. Mana kita ni dah tak nampak makhluk tu ada lagi. Sebab bermula pada hilangnya keakuan diri kita, kita akan memandang semuanya kisah-kisah cerita Allah. Jadi baik ke buruk ke apa pun, tetap kita dalam keadaan kita nampak tu cerita Allah, nak ngesahkan dirinya sendiri. Itu harus kita pegang tu dulu. Jangan disebabkan di luar, kita rasa disebabkan luar akan membuang diri. Tak, buangkan dulu kedirian kita dulu, baru kita akan nampak jelas dan nyata bahawa yang ada hanya cerita-cerita kisah-kisah Allah SWT. Jadi apa pun kita buat, kita nampak dia semua. Iblis bergerak ke, jin ke apa, semua kita nampak dia belaka dah. Dia bergerak tu atas. Apatah lagi kita nampak yang baik-baik tadi. Orang duduk dengan orang miskin, kita berzikir, kita akan nampak dia lah sebenarnya berzikir, dia lah nyebut dia. Jadi kita tak nampak lagi ada makhluk di situ. Tapi kalau kita tak buangkan keakuan diri, kita akan membezakan orang ni baik, orang ni tak baik. Orang ni berzikir, orang ni tak berzikir. Masih ada 2-3 nanti soalan-persoalan nanti. Ya. Jadi hidup begitulah. Dulu pernah saya ceritakan, nak skill dari satu lagi, pegang satu bola. Berzikir tu pegang satu bola. Bola tu bayangkan tu sekalian alam. Dalam tu ada syurga, ada neraka, ada semua ada. Dan bola tu adalah maknanya kita dah tak ada keakuan diri. Semuanya adalah di bawah kontrol Allah semua dalam tu tadi. Jadi kita berzikir, ya kita dah nampak semua dalam tu, tak ada apa. Yang ada hanya cerita Allah dalam. Cepat tak kita dapat maknanya. Ya, skill tu tadi, ya. Salah satu skill yang pernah saya dibagi tahu oleh Allah, itu cara tu. Dan pernah orang bertanya saya, macam mana nak mudah bila kita sebut nama Allah, dah semua sekian alam ni selamat tinggal. Saya cakap pegang bola tu dan kau kena isi dalam bola tu bermacam-macam. Syurga ke, neraka ke, aras ke, semua makhluk tu semua kau isi. Yang ada adalah genggaman Allah, semua dalam genggaman. Engkau pun tak ada. Di situ. Cepat dia dapat dia rasakan, iaitu hilang keakuan diri dia, maka dia akan nampak Allah semualah, dia akan rasa Allah semua. Tu insya-Allah boleh Puan Hajar insya-Allah. Lagi satu tadi maknanya apa tadi soal? Pengantaran video, gambar-gambar, pelancongan dan jawapan dia tetap juga itu juga macam tu. Itu juga. Soalannya banyak tapi jawapan dia satu tu juga. Kalau kita dah buang tu, kita akan nampak itu semua cerita. Kita tak lari tajuknya, tetap dalam kek tu ke dia tunjukkan, kita nampak siapa jadikan tepung tu daripada Allah. Jadi semua tu menceritakan tentang esakan Allah. Tak ada semua tu semua cerita Allah. Ya, tu saya maksudkan tadi, tak ada yang sia-sia dah. Bila orang dah dia nampak Allah belaka dah. Tak ada semua dah. Dia bila kita dah hidup, semua nampak indah dah. Semua nampak cerita-cerita dia, kisah-kisah dia. Ya, Puan ya, betul kan? InsyaAllah. Jadi ada lagi tak? 1-2 lagi ada. Bagus soalan-soalan ajar, bagus. Soalan kakak bagus.
Itu saya cakap tadi. Bila kita duduk di sini, kita perlukan banyak lagi. Itu saya nak jemput orang yang cerdik pandai, orang yang dia macam-macam lagi ada soalan pada dia. Jadi kita kena berkongsi. Tu banyak. Kita duduk sini supaya nak semua datang, semua tanya macam-macam tanya. Itu pertanyaan pun daripada Allah. Nak jawab pun dia, bukan saya. Jadi itu jadi seronok kita. Kita pun akan bertambah luas pengalaman kita. Sebab Allah sebarkan setiap pada manusia ni ada sirullah. Setiap manusia, baik di Islam ke tak Islam, ada rahsia Allah. Dan juga, minta maaf saya cakap, Iblis sendiri pun ada sirullah, ada rahsia Allah pada Iblis sendiri. Jadi kalau orang dah kenal diri, kenal Allah, dia tak nampak Iblis dah, dia nampak sirullah. Apa tugas yang Allah bagi pada, skrip yang Allah bagi pada Iblis. Yang skrip yang Allah bagi pada Malaikatul Maut. Skrip yang Allah bagi pada malaikat peraras ataupun nabi-nabi, atau semua kita nampak, baik pun satu kuman yang halus yang tak nampak dengan mata pun dia berhayat, dia ada hidup, dia bagi Allah hidup, tetap dia tak ada sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabana. Jangan kita pandang lain lagi. Kalau pandang lain lagi, mana azab lah kita. Kita tak nampak dia lagi. Mana kita nampak lagi makhluk, maka kita berada dalam azab. Sebab nak menyatakan Allah bukan nak menyatakan makhluk. Betul? Jadi kita dah tahu ada tujuan. Alhamdulillah. Syukurlah kita kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi apa pun, terima kasih banyak atas perhatian. Tidak ada lain kami di sini semua. Allah Subhanahu Taala, Rasulullah, para wali Allah, semuanya menginginkan kita dapat berkehidupan dengan Allah hingga hilang keakuan diri. Baru kita dapat betul-betul manisnya berkehidupan dengan Allah. Ini yang sungguh-sungguh nak disampaikan Rasulullah SAW. Para Nabi, para Rasul, para wali-wali Allah, para arifin, tak nak lain dah. Dia kata, Ali, kalau sekiranya kau dapat menyedarkan manusia untuk dia bilang keakuan diri dia, seolah-olah telah kau dapat dunia seisi-isinya, ya Ali. Nampak tu. Itu maknanya Rasulullah bagi tahu lebih kurang lah pada Ali. Maknanya tak ada yang lebih, iaitu Allahnya tadi. Sukanya bila hamba-Nya dapat kita perkenalkan, maknanya Allah lah perkenalkan, tapi kita dapat buat gitu, Allah punya sayang kita, ya Allah. Allah maksudkan inilah khalifah-khalifah aku, inilah pesuruh-pesuruh, inilah pekerja-pekerja ku yang ku sayangi, yang tak lain kerja dia mengajakkan manusia tu kepada Allah Subhanahu Taala supaya dapat Allah Subhanahu, baru dia lega. Dia tak nak upah lain. Dia lega bila orang lain dapat Allah Subhanahu Taala. Rasulullah lega, Allah lagi lega lah. Allah menantikan lama, sentiasa Allah dengan kita, kita tak sedar. Lah bagi dapat kesedaran lagi, Allah kata apa? Dah lama aku tunggu dah. Allah Taala kata lama aku tunggu dah. Mana ibarat gitu. Alhamdulillah. Terima kasihlah atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan. Ada apa-apa yang buat tersinggung, minta maaf. Wa'afu minkum dalam menyampaikan. Ada keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi wasallam.